Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, insyaAllah pagi ini kita akan mengulangi ayat yang ke-8 yang telah kita baca pada pagi sebelum ini, dan kita akan memperincikan keterangan ayat yang ke-8, yang mana ayat yang ke-8 ini adalah merupakan ayat yang sudah pun melibatkan cerita saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Baik, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Okay. Ayat yang ke-8 ini Allah mengimbau kembali apa yang berlaku kepada keluarga Nabi Allah Yaqub. Allah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ceritakan kembali. Maka ketika saudara Yusuf itu berkata, saudara dekat sini merujuk adik-beradik Nabi Allah Yusuf yang 10 orang itu. Mereka berkata sesama sendiri, sesungguhnya Yusuf dan adiknya itu lebih dikasihi oleh bapa kita daripada kita. Sedangkan kita berada satu usbah, satu kumpulan yang ramai. Sesungguhnya bapa kita benar-benar berada di dalam kesesatan. Okey, ayat yang ke-8 kita telah pun menyebut pada hari sebelumnya, ini adalah salah sangka daripada 10 anak Nabi Allah Yaqub terhadap dirinya, yang mana mereka telah menyangka bapa mereka ni tak pedulikan mereka, walaupun mereka ini 10 orang, walaupun mereka ini sebenarnya telah banyak berjasa kepada keluarga Nabi Yaqub, tapi kenapa nampak macam bapa tu lebihkan Yusuf dan adiknya Bunyamin. Jadi daripada ayat yang ke-8 ini kita telah bincang semalam. Pelajaran yang pertama kita dapat belajar, jika ada mana-mana su'zan, sangkaan buruk, dia akan membawa kepada dosa-dosa yang lain. Dia dalam hidup kita ni, kalau kita ada sangka buruk saja, maka dia akan mula membawa kepada keburukan-keburukan yang lain. Kita telah nukilkan ayat sokongan dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 12, yang Allah mengingatkan kepada kita supaya kita jauhkan daripada banyak bersangka buruk. Dia kalau mula sangka buruk saja, dia akan bawa kepada isu-isu yang lain. Itu pelajaran pertama yang dapat kita belajar. Pelajaran yang kedua, P yang kedua, kita dapat belajar, kalau ada mana-mana manusia yang dia ada sifat ujub, dia ada sifat rasa kagum kepada diri, dia akan membawa kepada merendahkan orang lain. Okey, dekat mana sifat kagum dalam ayat 8? Ingat tak 10 anak Nabi Yaqub mereka kata apa? Mereka kata wa nahnu usbatun. Mereka kata kitalah sepatutnya yang ayah patut bagi tumpuan, sebab mereka menyangka mereka dah banyak berjasa kepada bapa mereka.
Sebab mereka kan sudah dewasa, tentu banyak kerja yang mereka dah buat. Mereka memandang seolah-olah Yusuf dengan adiknya tu tak buat apa-apalah. Kenapa bapa nak tumpu kepada mereka berdua? Ini dia panggil mereka mempunyai sifat rasa diri mereka ni lebih daripada orang lain. So ni dipanggil sifat apa? Dia panggil sifat ujub. Okey, sifat ujub ini kita lihat dalil sokongan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi pernah pesan kepada kita, "Thalasun muhlikatun." Ada 3 perkara kalau ada pada seseorang, binasa orang tu. Apa? Yang pertama, syuhun muta'. Dia ikut sifat bakhil yang ada. Kita semua ni sebenarnya ada sifat bakhil, sifat kedekut, sayang dengan harta. Tapi kalau kita ikut sangat hawa nafsu kita, habis, bawa kepada kebinasaan. Yang kedua adalah wahawa muttaba'un, ikut hawa nafsu. Dan yang ketiga yang perbahasan kita ni, wa i'jabul mar'i bi nafsi, iaitu perasaan takjub yang ada pada diri sendiri. Ni dipanggil dalam perbahasan kitab-kitab tasawuf dibincang dari sudut nama apa? Dia panggil sifat ujub. Ujub ni kita rasa diri kita ni lebih daripada, lebih pandai, lebih baik, lebih banyak berjasa. Kalau kita rasa kita ni ada kelebihan, ni bahaya. Sepatutnya kita kena rasa apa? Kita kena rasa rendah diri macam tu. Kita rasa aku tak buat apa-apa pun, tak pandai mana pun, tak kaya mana pun. Itu lawan dia. Tapi kalau dia rasa sifat ujub, dia akan bawa nanti kepada sifat apa? Bawa kepada sifat sombong. So 10 anak Nabi Yaqub ni kita boleh belajar, mereka telah merendahkan akan Yusuf dengan adiknya, seperti mana yang kita telah ulas pada hari yang kemarin. Baik, kita masuk kepada pelajaran yang ketiga. Tapi dalam nota tu saya tulis P1 kena ubah jadi P3. Okey, pelajaran nombor 3 kita boleh belajar, kalau ada mana-mana bapa dia lebih menyayangi seorang anak dan nampak kasih sayang tu, nanti akan boleh mengakibatkan berlakunya permusuhan di kalangan adik-beradik yang lain. Walaupun kita dah jelas dah pada hadis semalam, Nabi Yaqub bukan dia tak adil pada anak-anaknya, tetapi Yusuf tu masih kecil, adiknya Bunyamin masih kecil, maka perhatian bapa kepada anak kecil tentulah lebih daripada anak yang sudah besar, dewasa. Jadi itulah yang dilakukan oleh Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Tapi kita dapat belajar juga, hati-hati ya tuan-tuan dan puan-puan, jangan menampakkan dari sudut zahir. Kalau dengan anak seorang ni, ayah bagi lebih je pada dia, ayah selalu betulkan saja dia. Contoh, anak lain semua cakap, mereka ada grup sendiri tau, duduk bincang, saya tak puas hatilah dengan ayah ni. So elakkan. Bab sayang dalam hati memang Allah je tahu. Yang ni tak ada orang boleh tahu. Kan mungkin anak nombor 1 kita paling sayang, anak yang bongsu mungkin kita kurang. Tetapi dari sudut zahir yang nampak, kena diberi sama adil. Kalau tidak, bimbang, berlaku macam peristiwa 10 anak Yaqub alaihi salatu wassalam. Baik, apa tindakan yang kita boleh ambil setelah kita tadabbur ringkas ayat nombor 8? Okey, tindakan yang pertama, kalau kita nampak, kalau kita fikir macam timbul sangkaan buruk, sebaik-baiknya kita buat apa? Kita tanya dulu. Jangan kita fikir macam kita predict sendiri. Kita macam sangka buruk ni, tiba-tiba ada sangkaan. Sebaik-baiknya untuk hilangkan sangkaan tadi kita tanya. Kalau tidak nanti syaitan masuk, seperti mana kita belajar ayat yang sebelum ini ada kaitan dengan syaitan. Okey, tindakan yang kedua, kita ni kena buang sifat rasa lebih pada orang lain. Sifat ujub tu kena buang. Yang kita kena buat apa? Kita kena sentiasa merendahkan diri, supaya apabila ada sifat tawaduk, rendah diri, kita tak ada sifat
sombong. Ingat, yang ini banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Kita rasa kitalah yang paling berjasa. Kita rasa kitalah yang paling baik. Jangan. Kita kena letakkan diri kita ni, tak ada apa-apalah. Rendahkan diri kita. Okey, perbuatan merendahkan diri ini disokong oleh hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang bermaksud, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada aku. Nabi kata, Allah telah turun wahyu kepada aku supaya kamu ni ada sifat tawadhu, bersifat merendah diri, sehingga seseorang tidak merasa bangga lagi sombong terhadap orang lain dan tidak boleh berlaku anaya kepada orang lain. So rupa-rupanya sifat tawadhu ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita habis ringkasan untuk ayat yang ke-8, kita masuk kepada ayat yang ke-9. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Ayat 9 ni tuan-tuan ya, lepas saya kata tadi awal-awal, kalau mula ada sangka buruk je, dia akan bawa nanti kepada benda-benda yang lain yang buruk. Okey, so apabila 10 anak Nabi Yaqub ni, mereka sudah ada perasaan rasa dengki, ada perasaan hasad melihat Nabi Yusuf dan adiknya itu lebih disayangi oleh bapanya, apa yang mereka buat? Mereka telah merancang ada 2 konspirasi. Mereka telah buat 2 perancangan buruk pada ayat nombor 9. Perancangan yang pertama, mereka mengatakan, yang ini ya, 10 orang tu sepakat, apa kita nak buat dekat Yusuf ni, dia kata. Sebab kita nampak bapa kita ni macam lebihkan Yusuf ni. So macam mana kita nak buat dengan Yusuf ni? Maka mereka mencadangkan yang pertama, mereka kata, uqtulu Yusuf. Dia kata, bunuh Yusuf. Berat tak? Apa rancangan ni? Okey. Cadangan kedua mereka kata, awitrahuhu ardan yakhlu lahu wajhu abikum. Mereka kata, kita tak payah bunuh dia, ataupun kita buang dia, letak dia satu tempat yang jauh. Apabila dia dah jauh daripada rumah ni, maka nanti ayah kita akan tumpulah kepada kita. Okey. Lepas tu mereka kata apa? Lepas kita dah buang dia jauh-jauh, maka lepas itu kita jadilah orang yang baik. Mana yang mereka kata, kalau kita dah buang dia jauh-jauh, kita taubatlah lepas tu. Okey, pada faham? Okey. Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya ia merujuk kepada perbuatan apa? Mereka sebenarnya mempunyai hasad dan dengki. Okay. Apabila dia hasad dengki ya, dia akan mula buat tindakan-tindakan yang memang orang kata tak sangka mereka buat. Ini kita kena belajar. Lepas tu kita belajar tentang surah Yusuf. Okey. Apa itu hasad? Okey, so dalam ayat ni kan Allah kata, sebenarnya kenapa mereka nak buang Yusuf tu? Nak bunuh karakter ni, bunuh dia ataupun buang dia jauh-jauh. Kerana selagi Yusuf ada, bapa mereka akan memberi tumpuan kepada Yusuf. Okey, jadi apabila dibuang Yusuf ni, maknanya bapaknya akan tumpu kepada siapa? Bapaknya akan tumpu kepada mereka. Ni dia panggil hasad.
Okey, apa maksud hasad? Orang Melayu hasad, dengki. Dengki, hasad. Dalam Quran dipanggil hasad. Baik. Apa tu hasad? Hasad, kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, dia kata, hasad ini adalah menginginkan hilangnya nikmat yang diperolehi oleh orang lain. Okey, siapa-siapa dekat sini, kalau dia ada perasaan, dia rasa sakit mata, sakit telinga, sakit hati kalau tengok orang lain dapat nikmat, bab dunia ke, bab akhirat ke, lepas tu sakit hati dia tadi tu, dia teringin kalau nikmat orang itu hilang. Dia suka kalau orang itu nikmat dia hilang, itu dia panggil perasaan hasad. Sepatutnya kita apa? Saya tumpang gembiralah awak berjaya, tahniah. Contohnya macam tu. Tetapi kita rasa lah, kenapa dia pula yang dapat ni? Ini boleh berlaku kepada semua. Di kalangan adik-beradik ke, di kalangan rakan sekerja ke, di kalangan masyarakat duduk berjiran ni, tuan-tuan, bukan senang. Kenapa dia je jadi pengurusi? Contoh. Kenapa dia pula yang dapat jadi? Contoh. Dia ada hasad ni. Apabila dia ada hasad, dia teringin nikmat orang tu hilang. Okey, faham tu dulu. Okey, kata dalam Tafsir Al-Aisar pula kata, hasad ni ialah mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, kemudian nikmat tu berpindah kepada dirinya ataupun tak dapat pada dia. Okey, faham tak maksudnya? Okey, anak-anak Nabi Yaqub, mereka hasad Yusuf dapat nikmat apa? Yusuf dapat nikmat apa? Nabi Yusuf dapat nikmat tumpuan kasih sayang bapaknya. Okey, so nikmat tu mereka tak suka. Maka macam mana mereka buat? Mereka nak hilangkan nikmat tu, dan nikmat tu nanti dapat kepada mereka. Faham tak itu? Hasad. Tapi hasad ni bukan semata-mata nikmat tu dapat pada kita, tetapi nikmat tu tak dapat pada kita pun tak apa. Janji orang tu hilang nikmatnya. Itu dia panggil hasad. Okay. Kita akan lanjutkan nanti insya-Allah pada ayat selepas ayat ke-10. Kita akan panjangkan dia punya pengajaran dia. Ada sikit lagi waktu, lebih kurang dalam 2 minit lebih. Kita masuk dulu ayat nombor 10, boleh tuan-puan? Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Masya Allah. Nampak macam tak larat puasa. Alhamdulillah. Syukur. Faham. Okey. Ayat yang ke-10 saya baca terjemahan saja, nak ulas tak sempat sebab kita ada tadarus dan aktiviti lain. Bagi saya sikit lagi waktu. Ayat ni ada rancangan yang ketiga pula. Maknanya rancangan mula-mula nak bunuh tadi tu tak jadi. Lepas tu rancangan yang nak buang Yusuf ni, buang dia jauh-jauh pun tak jadi. Tak jadi tu kita tengok nanti apa mereka rancang. Rupanya ada dalam ramai-ramai 10 orang tu, dalam ramai-ramai 10 tu ada seorang. Dia kata, janganlah kita bunuh Yusuf. Dia kata, kita campak je dia di dalam perigi. Kenapa campak dalam perigi? Kalau kita fikirlah bunuh juga tu, tak. Sebenarnya dalam ramai-ramai tu ada seorang ni dia rasa macam tak sampai hati pula ni. Maka dia kata tak apa, kita campak je Yusuf masuk dalam perigi, letak dia dalam perigi, supaya nanti kalau ada orang datang perigi tu, orang boleh jumpa dia, ambil dia. Kalau kita betul-betul nak plan betul-betul ni,
kita masukkan dia ke dalam perigi. Okey, ayat ni nanti kita ulas apa maksud ghayabatil jubbi. Kita nampak macam perigi kan? Tapi perigi itu sebenarnya di mana lokasinya, kedudukan dia. Okey, nanti kita akan sambung insya-Allah keesokan hari kita ulas untuk ayat nombor 10. Jadi siapa-siapa yang belum ada nota bercetak, tolong maklumkan, tuan-tuan perlukan berapa? InsyaAllah nanti saya cuba bawa esok beberapa tambah nota bercetak, ataupun tuan-tuan nak nota salinan lembut, ada juga. Soft copy. Ada juga ya. Okey, kita berhenti setakat ini. Moga-moga dapat manfaat. Selamat meneruskan ibadah di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita temu lagi insya-Allah pada keesokan hari keterangan ayat yang ke-10. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, tak puasa lagi ni, tak puasa pula. Uqtulu Yusuf al-Fathu. Apa khabar? Sihat tu? Okey, okey. Apa khabar tu? Azan, apa khabar? Lama tak jumpa.